Okey, biasanya kalau smartphone yang didatangi dengan 4 biji kamera ni, biasanya mesti ada satu lens kamera tu dia hanya sekadar gimmick je, iaitu macro lens. Tapi untuk Oppo A93 ni, dia tak pakai tau lens gimmick tu. Dia pakai lens yang bagi aku betul-betul berguna. So nak tahu review aku dengan lebih lanjut tentang Oppo A93 ni, jom kita masuk ke dalam video. Let's go. Okay, Assalamualaikum guys, aku Bambang dan selamat datang ke channel Wiser. So hari ni aku nak review Oppo A93, sebuah smartphone yang dah banyak kali kita tengok Aida Jebat buat TikTok kan. Oppo style, papa style. Tanpa buang masa lagi, aku nak cerita apa yang korang akan dapat di dalam kotak dulu. Okey, dalam kotak kau akan dapat Oppo A93 punya smartphone ni, 18W charging adapter, satu USB cable Type-C, ada casing dan juga documentation, dan juga dia bagi percuma earphone. Okey, Oppo A93 ni dia datang dengan dua warna, iaitu metallic white dan juga matte black. Material belakang ni plastik tapi dia ada matte finishing. Cuma bagi aku matte finishing dia tu agak licin, so that's why aku decide untuk pakai casing ni. At least ada grip jugalah. Nak cerita tentang spek Oppo A93 ni, ia dikuasakan dengan chipset MediaTek Helio P95. Dia running ColorOS 7.2 berdasarkan Android 10. Dan untuk Oppo A93 ni dia ada satu variant je, iaitu 8GB RAM dan juga 128GB storage. Boleh expand storage guna microSD. Okay, kalau kau tengok skrin ini memang cantik. Kau akan disajikan dengan skrin berukuran 6.43 inci Super AMOLED display dengan resolusi Full HD+. Tidak perlu aku terang dengan lebih lanjut, Super AMOLED memang akan memberikan color yang sangat vibrant. Senang cerita, Super AMOLED memang advantage yang besar lah kalau nak dikaitkan dengan display sebuah smartphone. Tak perlu nak pening kepala dah, kau nak layan video, nak layan Netflix apa semua, memang cukup puas hati warnanya tu. Okey, berkenaan dengan speaker, Oppo A93 ni datang dengan setup mono speaker saja. Sayangnya tak ada stereo speaker setup. Try buka satu lagu jap. Untuk setup mono speaker, bagi aku tahap kekuatannya tu memang boleh diterima. Cukup kuat bunyinya. Bass pun boleh katakan ada juga. Cuma tak tahulah, bunyi ni macam mendelep sikit lah. Macam mendap je dengar bunyinya kan. Mungkin sebab dia satu arah je kot. Kalau dia stereo speaker kan nice. Okey, untuk gaming pula macam mana? Jangan expect tinggi lah. Kalau nak beli phone ni, nak gaming yang power, jangan expect macam tu lah. Dan untuk gaming test ni, aku senang cerita, aku malas nak fokus banyak dekat gaming ni. Aku just main PUBG je. Setting yang paling tinggi aku boleh go pun HD je. Itu pun main hiccup memang teruk juga. Aku turunkan balik kepada grafik yang paling smooth. Senang kata yang paling rendah lah. Itu barulah boleh main dengan kadar yang lancar sikit. Tapi still, kalau kau nak pusing kamera sana sini, dia akan ada hiccup tu juga. So dia punya performance gaming ni tak adalah power sangat kan. Sekadar boleh je lah kau beli phone ni, kau nak main game yang ringan-ringan macam Mobile Legend ke, nak main Candy Crush ke, boleh je, tak ada masalah. Dia bila dah masuk minit ke 30 tu, dia dah macam start nak panas sikit lah. You get the idea. Kalau kau main lagi lama, lagi panas lah dia jadi. Now tiba masanya untuk apa yang aku nak fokuskan untuk Oppo A93 ni, iaitu dia punya kamera. Nampak ni boba ni macam orang tiup pakai pup melekat kat sini bobanya kan. Aku nak cerita dulu tentang dia punya kamera belakang ni. Untuk main kameranya, ia menggunakan 48MP f1.7, 8MP ultra wide lens f2.2, and then ada 2MP untuk depth sensor dan juga 2MP untuk depth sensor lagi. Dia tak terlalu depends on software, dia tak terlalu depends on AI punya potongan portrait tu, sebab dia ada dua kamera untuk potong subjek dengan background tu. Boleh dikatakan antara gambar portrait yang dihasilkan oleh Oppo A93 ni antara yang terbaik yang pernah aku tengok untuk sebuah smartphone mid-range. Memang cantik. Kalau kau ambil gambar portrait dekat indoor pun dia dah potong cantik. Kalau kau ambil dekat outdoor memang lagi kemas, lagi cantik. Dan juga aku nak puji Oppo A93 punya kemampuan untuk ambil gambar pada waktu malam. Sebab bagi aku gambar yang diambil pada waktu malam ni memang kelihatan cerah, warnanya pop up, detail masih strong, dan dengan bantuan AI macam AI Night Flare Portrait, dia akan memberikan feel macam kita ambil gambar pakai DSLR tau. Macam ada bulatan-bulatan bokeh tu kan, dia macam cantik, just nice.
Video recording untuk kamera belakang ni pula boleh record sampai 4K resolution dengan 30 fps saja. Tapi dengan adanya EIS tu, aku rasa video memang kelihatan sangat-sangat stabil. Cuma kalau kau ambil video macam kau berlari marathon tu, logik lah, mestilah dia nampak shaking sikit kan. Tapi kalau kau berjalan-jalan ambil video santai-santai petang-petang kan, memang nampak stabil, memang cantik lah. Okay, untuk kamera hadapan pula ada dual notch ni yang menandakan ada dua kamera, iaitu 16 megapiksel main kamera f2.4 dan juga 2 megapiksel depth sensor f2.4. Of course kalau kau nak ambil selfie dekat mana-mana phone pun turn off dia punya beauty dulu, baru kau nampak capability sebenarnya. Dan bagi aku, selfie untuk Oppo A93 ni memang tampak kemas. Detail cantik, warna pun bagi aku cantik juga. Cuma kekurangannya dia tak ada ultra wide selfie. So kalau nak pergi vacation ke apa, mungkin kurangnya di situlah. Untuk portrait selfie pun bagi aku potongannya okey, kemas juga. Cuma kau kena hati-hati sikit lah, sebab kalau kau nak ambil portrait selfie ni, kalau kau ambil dekat angle yang tak berapa betul kan, gambar dia boleh jadi overexpose. Tapi bagi aku okey juga, sebab kau boleh manually adjust kau nak bokeh tu dalam berapa persen. So agak kemas juga feature portrait selfie untuk Oppo A93 ni. Oi, lupa pula security ha. Oppo A93 ni didatangi dengan in-display fingerprint dan juga Face ID, di mana kedua-dua security ni aku tak payah sembang banyak lah, memang snappy, laju. Okey, untuk bateri pula, bateri ni first kali Oppo A93 ni datang dengan bateri berkapasiti 4000 mAh. Tapi Oppo bagi fast charging 18 watt sahaja. Kau tahu tak, aku charge ni lebih kurang dalam 100 minit. 100 minit berapa sejam 30 minit, sejam 40 minit macam itulah baru full. Dengan kelajuan macam itu aku rasa agak masalah juga kalau kau nak pakai on the go. Tapi kalau kau pandai manage kegunaan seharian kau, and then kau charge masa kau tengah tidur je ke, esok pagi bangun cabut charge, aku rasa tak ada masalah lah tentang tu. Tapi 18 watt kedengaran agak lambat. So, macam biasalah, smartphone mesti ada pro dan kontra masing-masing. Okey, sebelum aku nak cerita tentang pros and cons, aku nak bagi tahu Oppo A93 ni dijual dengan tanda harga RM1,299. Pro untuk Oppo A93 ni aku suka sebab dia tak guna kamera keempat tu jadikan macro lens lah, whatever. Dia jadikan depth sensor untuk membantu potongan subjek dengan background. Untuk portrait foto memang kelihatan lebih kemas, dan overall fotografi untuk Oppo A93 ni memang aku puji lah, memang cukup memuaskan hati. Manakala untuk kontranya, ada beberapa benda yang aku nak cerita sikit. Untuk sebuah smartphone yang berharga RM1,299 tambah RM1 jadi RM1,300, rasanya macam dah tak relevan datang dengan mono speaker. Walaupun aku kata mono speaker dia ni memang sedap, bunyinya lantang, tapi kita dah boleh dapat smartphone bawah RM1,000 yang dah ada stereo speaker setup dah. Yang kedua, ni tak adalah con sangat pun, cuma aku tak sarankan kau target untuk beli Oppo A93 ni kalau kau nak main game, sebab memang phone ni tak ditargetkan untuk gaming. Okey, yang ketiga pula, aku tak ada masalah untuk smartphone ni, even design boba macam ni, top kan, aku tak ada masalah. Cuma aku ada masalah dengan unbox experience dia. Kalau kau tengok video Oppo A93 unboxing hari tu, dalam kotak dia bergoyang, babe. Dalam kotak dia bergoyang, dan kotak tu masih seal, masih new. Apa dia ni? Asal berbunyi-bunyi? Tak tahu. Seal lagi kot. Bila aku buka, rupanya dalam tu dia tak ada dedicated slot untuk adapter. Dia macam main letak je dalam tu kan. And then bila dapat dekat consumer, bergoyang-goyang benda dalam kotak tu. So Oppo kena consider lah kan unbox experience kepada pengguna, sebab bukannya beli phone RM2-3 kan, beli phone RM1,000 lebih. Biasanya berapa tahun sekali je kita dapat beli. So kita nak benda tu jadi special. So aku harap Oppo lepas ni lebih menitik beratkanlah tentang unbox experience. Tak kisahlah dia punya mid-range phone ke, dia punya entry level punya phone ke, dia punya flagship punya phone ke. Penting kan user experience tu. User experience pula dah, unbox experience tu, okay? Other than that, tak ada apa lagi dah nak cakap. Okay guys, memandangkan footage nak buat outro tu rosak, aku buat kat sini je. So kalau korang ada apa-apa nak komen, boleh tulis komen dalam ruangan komen di bawah. Alright, bye bye. Assalamualaikum. Ciao. Oppo style. Oppo style.
Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser Mind dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sangat nak tengok video Wiser kan, so ada 2 link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe.